Selamat pagi dan salam hormat. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 18 Januari. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat tengah malam tadi, sebanyak 569 penduduk terjejas masih ditempatkan di 5 buah pusat pemindahan sementara PPS. Ia hanya melibatkan daerah Serian dengan seramai 166 keluarga. Kita ke berita seterusnya. Operasi menyelamat ketika musim banjir pada tahun ini agak berbeza bagi anggota bomba kerana ia berlaku dalam tempoh negara mendepani pandemik COVID-19. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Hendry Ardimansyah menjelaskan, kali ini terdapat anggota bomba yang memindahkan individu dalam siasatan PUI dan individu dalam pengawasan PUS yang masih dalam tempoh kuarantin ke pusat pemindahan sementara PPS. Dalam hal ini, bomba terpaksa juga memberi perkhidmatan memindahkan kata orang tadi PUI PUS ni ke tempat yang selamat PPS. Tambah beliau lagi, selain daripada itu, pihak bomba juga berdepan masalah logistik dan sumber manusia semasa operasi menyelamat dilaksanakan. Jelas Hendry, apabila banyak panggilan kecemasan diterima, ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada jentera yang mana memerlukan pemeriksaan segera. Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk mengahadkan aktiviti riadah di air, terutamanya melibatkan air terjun. Ini memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan kejadian kepala air boleh berlaku tanpa disedari. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS akan mempertingkat pemantauan banjir menerusi 22 stesen telemetri untuk memberi amaran awal kepada penduduk di kawasan yang berisiko banjir. Pengerusinya Dr. Murni Suhaili berkata, data dalam sistem tersebut akan disalur terus kepada Baraj Kuching untuk tindakan lanjut. Bunyi siren akan memberi amaran bahawa banjir akan berlaku dalam lingkungan 1 kilometer dari stesen telemetri. Mengesan paras air di kawasan hulu sana dan mengesan berapa jumlah hujan yang jatuh di kawasan hulu sungai sana. Dan daripada telemetri ini, data akan dihantar ke Baraj. Diuruskan oleh pihak pengurusan Baraj ini supaya mereka akan menggunakan sistem ini ada untuk melepaskan air ataupun menakungkan air. Mengulas banjir kilat yang turut berlaku di pusat bandar, Dr. Murni berkata pihak Baraj sedaya upaya untuk mengeluarkan air sungai dari Baraj ke laut untuk mengurangkan takungan air di darat. Beliau ditemui RTM selepas melakukan tinjauan ke kawasan Baraj Kuching. Turut menyertai tinjauan tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Sarawak semalam mencatatkan 62 kes positif COVID-19 dengan Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 43 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 6 kes dikesan di Miri, 3 kes di Kuching, manakala 2 kes masing-masing dikesan di Julau, Meradong dan Beluru dan masing-masing lagi 1 kes di Bintulu, Kapit dan Belaga. Kes yang dilaporkan ini sekaligus menjadikan jumlah di Sarawak meningkat kepada 2,111 kes dengan 7 kluster COVID-19 yang masih aktif. JPBN turut memberitahu 1 kes kematian yang berkaitan kes positif COVID-19 dilaporkan semalam yang melibatkan seorang lelaki warga tempatan berusia 42 tahun yang dimasukkan ke Hospital Miri pada 13 Januari lepas kerana tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia pada 14 Januari. Saringan swab bagi kes ke-2,065 ini diambil pada 14 Januari dan didapati positif COVID-19 pada 16 Januari dan kes juga mempunyai penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi dan juga hepatitis A. Sehingga siasatan klinikal lanjut selesai dijalankan, kes ini dikategorikan sebagai kes bukan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19.
COVID-19 walaupun kes telah didapati positif COVID-19. Sementara itu, JPBN turut memberitahu 28 kes baru telah pulih iaitu 17 dari Hospital Sibu, 9 dari Hospital Umum Sarawak dan masing-masing 1 dari Hospital Bintulu dan Hospital Miri. Daerah Meradong dan Julau di bahagian Sarike semalam juga bertukar status hijau kepada status kuning setelah 4 kes baru dikesan melibatkan kes jangkitan tempatan di daerah tersebut. Manakala Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah dengan 725 kes jangkitan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Rakyat di utara negeri ini berharap pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri kecuali Sibu dapat mengurangkan pertambahan jumlah pesakit COVID-19 di Sarawak. Hasil tinjauan pemberita di Limbang, penduduk di daerah itu tetap mematuhi dan akan mempraktikkan peraturan yang dikuatkuasakan kerajaan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Kalau boleh kita jaga kita lah. Kebersihan, yang penting kebersihan itulah. Walaupun tadi di Limbang ni macam ada sempadan di Brunei, tapi benda ni dah nampak kan. Jadi tadi hati-hatilah. Tidak perlu susah sangat mau ikut itu SOP sebabnya kita cuma perlu pakai mask, jaga penjarakan. Sementara itu, beberapa pemilik pusat kecantikan yang ditemui berharap perkhidmatan mereka dibenarkan beroperasi ketika PKPB ini memandangkan SOP sedia ada telah dipatuhi. Kami utamakan SOP iaitu kami mengambil appointment lah supaya orang tidak akan berkumpul pada satu masa yang dengan sesak lah. Kami harus memerlukan pertama dari segi membuat cek dengan suhu, dengan MySejahtera, and then jaga jarak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya pada Sabtu lepas mengarahkan PKPB dilaksanakan di seluruh Sarawak berkuat kuasa hari ini hingga 31 Januari. Manakala di Sibu, PKP bermula 16 Januari hingga 29 Januari depan. Orang awam khasnya di Sarike dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan 3W dan mengelakkan 3C. Ia penting dalam usaha menguruskan risiko kendiri bagi menghindar jangkitan COVID-19. Pegawai Kesihatan Bahagian Sarike Dr. Emmanuel Joseph Fong Sung menjelaskan 3W ialah kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup separuh muka di tempat awam atau jika bergejala dan amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan. 3C pula ialah menjauhi kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Justru beliau menegaskan konsep saling memperingatkan antara satu sama lain perlu bagi memastikan amalan itu diamalkan secara berterusan. Harap semua kalau nampak sila tegur jugalah. Yang selalu kita lihat dia punya hidung terdedah jalan ke sini sana. Beliau yang juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam berkata demikian ketika menyampaikan taklimat COVID-19 dan pengurusan risiko kendiri bersama pihak media di Pejabat Kesihatan Bahagian Sarike baru-baru ini. Orang ramai dipohon untuk menyumbangkan wang ringgit atau keperluan lain kepada 7 keluarga di Kampung Hilir Seri Aman yang hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran tengah hari Sabtu lepas. Penghuni yang terjejas kini memerlukan tempat kediaman baru. Ketika ini mereka terpaksa menumpang di rumah dengan ahli keluarga yang lain dan saudara mara. Tinggal rumah anak kami numpang dia. Dia pun rumah sempit juga. Iyalah kami minta rumah cepat di sekolah minta bantu kerjaan lah. Itu kami tu ni beruit pun tiada kami. Adun Lingga Simoy Peri memberitahu beliau akan berbincang dengan pejabat residen dan pejabat daerah Seri Aman dalam usaha untuk membantu keluarga tersebut membina kediaman baru. Jabatan Kebajikan akan memberi geran, berbentuk geran sebanyak 5,000 kepada setiap mangsa
untuk membantu membina rumah mereka lah. Tapi yang menyedihnya yang terkena kebakaran kemarin adalah dari golongan yang berpendapatan rendah. Jadi ini perlu perhatian daripada kerajaan jugalah kerana mereka tak mampu membina semula rumah mereka. Beliau ditemui RTM semasa menyerahkan bantuan barang makanan daripada JKM bahagian Sri Aman kepada 7 keluarga yang terlibat dalam kebakaran tersebut di Kampung Hilir Sri Aman. JBPM Limbang berjaya musnahkan 11 sarang lebah setakat ini. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, Clarence D. Primus Tiandun, operasi tersebut merupakan salah satu khidmat khas yang diberikan kepada masyarakat. Sebanyak 11 sarang lebah kita telah musnahkan di rumah ini. Ini salah satu hikmat kemanusiaan yang kita berikan kepada masyarakat, terutama sekali di daerah Limbang ni. Jelas beliau lagi dalam menjaga keselamatan penduduk di Limbang, pihaknya bersiap sedia pada masa kini dengan apa jua bencana maupun sebarang perkara yang boleh membahayakan masyarakat awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi khidmat khas memusnahkan sarang lebah di salah sebuah rumah penduduk Kampung Pengkalang Madang, Limbang. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dakwaan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dirogol tahanan lain ketika berada dalam lokap Balai Polis Pusat Miri pada 9 Januari lepas. Ketua Polis Daerah Miri SCP Hakemal Hawari menegaskan tindakan seumpama itu akan mengganggu proses siasatan. Sehubungan itu, SCP Hakemal berkata pihak polis tidak berkompromi dengan mana-mana pegawai maupun anggota polis yang melakukan kecuaian dan kelalaian dalam menjalankan tugas harian. Menurut beliau, 2 anggota polis kini digantung kerja bermula Khamis lepas susulan kejadian itu. Sekian berita pagi Sarawak, saya DBM Mendapadan, jumpa lagi.